Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sadaqallahul azim, yang bermaksud wa ma yantiqu anil hawa, dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, segala yang diperkatakannya sama ada Al-Quran atau hadis, tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Suratul Najmi, bintang, surah yang ke-53 pada ayat yang ketiga dan keempat daripada 62 ayat pada juzuk yang ke-27. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dapat lagi kita bersama, walaupun dalam ditambah pula kita duduk di dalam satu majlis, ya, majlis yang diagungkan oleh baginda Nabi SAW, yang Nabi gelar dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Maka harap-harapnya kita akan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hasil daripada itulah akhirnya Allah menerima kita dan Allah memasukkan kita ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi kanak-kanak. Dan kita sambung pada bahagian yang kedua. Bahagian yang pertama hari itu Muqaddimatul Kitab ataupun khutbah kitab dipanggil, ucapan kata-kata aluan di bahagian hadapan. Sekarang kita nak masuk bahagian yang kedua, tajuknya Muqaddimatun fil imani wal Islam. Muqaddimah fil iman wal Islam. Muqaddimah ni maknanya permulaan atau pendahuluan yang nak membicarakan tentang iman dan juga Islam. Cerita tentang iman dan cerita tentang Islam. Kita lama dah jadi orang beriman, tapi kadang-kadang kita masih lagi gagal memahami apa itu iman sebenarnya dan apa itu Islam yang sebenarnya. Jadi insya-Allah malam ni kita kupas sedikit sebanyak, memberi kepada kita kefahaman. Yang pertama berkenaan dengan iman, yakni makna iman. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ketahui olehmu bahawasanya makna iman pada syarak. Okey. Sebelum kita pergi jauh, bila disebut ketahui olehmu, kalau kita baca kitab-kitab lama, kitab yang kita pegang tu dipanggil kitab lama lah. Ada setengah tempat dia panggil kitab kuning, sebab dulu kertas dia tu memang warna kuning, kekuning-kuningan. Ada juga yang panggil kitab turas. Kitab turas ni maknanya kitab-kitab ulama zaman-zaman silam. Rata-rata kitab-kitab turas ni usianya 200 tahun ke atas. Macam kitab kita ni 200 tahun umur kitab ni, kan?
Makna kata dua generasi, tok kepada ayah kita, tok kita pula lagi pernah mengaji dah kitab ni. Jadi bila kita jumpa perkataan ketahui olehmu dalam kitab-kitab lama, itu maksudnya hendaklah mu kena tahu. Macam tu. Ketahui olehmu itu artinya hendaklah kamu kena tahu. Hendaklah kamu kena tahu tu maknanya wajib mu kena tahu. Maknanya kita kena ambil tahu. Tak tahu tak apa, tapi ambil tahu. Tak apa tak tahu. Sebab semua orang bermula dengan tak tahu. Semua orang jahil asalnya, kan? Tapi bila ambil tahu baru jadi tahu. Jadi kita tak tahu tak apa, lepas tu ambil tahu. Bila ambil tahu kita jadi tahu. Jadi dia kata ketahui olehmu, mana wajibmu kena tahu bahawasanya. Bila ada perkataan bahawasanya, dia ambil daripada haraf taukid. Maknanya sesungguhnya, maknanya mesti itu, tidak lain. Itu maksud dia. Maknanya hendaklah mu kena tahu sungguh-sungguh bahawa makna iman pada syarak. Bila dia sebut makna iman pada syarak berlaku tersurat dan tersirat, dipanggil mafhum mukhalafah. Jadi pada syarak itu tersurat, yang tersiratnya ada satu lagi pada lughah. Sebab terminologi di dalam Islam, sesebuah perkataan dalam Islam ataupun yang berkait dengan hal-hal ibadat, mestinya dia ada dua makna. Satu makna dari segi lughah tu maknanya bahasa. Yang kedua makna dari segi istilah. Istilah ni maknanya makna dari segi syarak, huraian dia. Jadi yang diterang dalam kitab ni makna dari segi syarak, yakni istilah. Yang kita nak tambah ialah makna dari segi lughah. Baik. Jadi iman ni dari segi lughah, asal perkataan dia amanah. Amanah ni bahasa Melayu pun cilok ambil bahasa Arab. Kan? Sesebuah bahasa tu hebatnya sesebuah bahasa tu kerana banyaknya bilangan perkataan dia. Perkataan dia tu ada banyak. Yang paling hebat bahasa di atas muka bumi ni tak lain tak bukan bahasa Arab. Kerana apa? Kerana ini bahasa yang dipilih oleh Allah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Sebab kalau kita tengok bahasa Arab hebat. Dari sudut perkataan tu boleh tahu bilangan dia berapa. Sebab bahasa Arab ni dia ada adadah, ada bilangan. Dia ada muslim, muslimani, muslimaini, ada muslimuna, muslimina. Kalau muslim, seorang lelaki Islam. Kalau muslimani atau muslimaini, itu musanna, dua orang lelaki Islam. Kalau muslimuna atau muslimina, itu jamak, tiga dan ke atas. Jadi makna ramai. Tapi ada satu lagi saya tambah, muslimut. Muslimut tu geng tak bangkit subuh. Tu panggil muslimut. Nah, selimut aja dia. Jadi maknanya hebat bahasa Arab. Hebat bahasa Arab. Jadi bahasa Melayu kita pun, bukanlah kita pelekeh kita Melayu, tapi bahasa Melayu pun banyak ambil bahasa Arab. Sebab apa? Rendahnya bahasa Melayu berbanding dengan bahasa Arab. Akhirnya Melayu pun banyak ambil bahasa Arab. Contohnya hayat. Hayat tu bahasa Arab. Kita kata hayat kan. Hayat hidup dia tak panjang dah, kita kata. Hayat tu sebenarnya bahasa Arab hayah. Asal dia kan. Banyak lagi lah yang kita ambil daripada bahasa Arab. Masjid, kita panggil masjid. Masjid tu bahasa Arab sebenarnya kan, asal dia. Jadi macam-macam lagi. Jadi antaranya lagi aman. Kita ambil perkataan aman. Aman tu asalnya bahasa Arab juga, amanah. Aman yang kita faham dalam bahasa Melayu ni maknanya tenang, tenteram. Jadi aman-aman ni maknanya ketenangan, ketenteraman.
Baik. Dan aman ni pula dia tak boleh dia apa nama? Dia datang kemudian. Setelah kita buat bagi elok apa semua, dia datang sendiri keamanan tu. Dia bukan satu benda yang boleh kita ada-adakan. Kita buat ikut apa nama peraturan elok-elok, kita jaga apa nama kehidupan sesama masyarakat apa semua, barulah dia akan mendatangkan hasil aman. Jadi makna aman di sini ialah bangsa anugerah dipanggil. Bangsa anugerah. Bangsa anugerah ni maknanya dia barang kurnia. Dia ada dua. Ada bangsa kasbun, ada bangsa kurniaan. Kasbun kasab, artinya usaha. Maknanya kita kena usaha untuk dapatkan dia. Tapi ada satu lagi, kita tak payah usaha, dia datang sendiri. Dia datang sendiri. Apa dia? Inilah aman. Datang ketenangan ni, kadang kita usaha macam mana pun kadang-kadang tak tenang juga. Tapi kadang-kadang tenang tu dia datang sendiri. Kurniaan daripada Allah. Dalil, ada orang berusaha cari duit banyak-banyak, konon-konon nak cari ketenangan. Dia pun beli rumah atas bukit supaya dia boleh tengok awan, tengok laut daripada atas bukit. Dia kata, aku pencen-pencen lagi aku buat rumah atas bukit ni nak cari ketenangan. Kan? Ingat dia nak cari ketenangan atas tu. Rupa-rupanya bila sampai ke atas, mana ada ketenangan, kesunyian ada. Kawan langsung tak ada atas tu. Nak kawan dengan siapa? Kera dia. Jadi serabut kepala kak. Dah mana tenang? Tak tenang. Jadi siapa kata duit banyak tenang? Tak mestinya. Kadang-kadang ada orang miskin je tapi tenang hidup dia, aman, elok aja. Kan? Kadang-kadang kita tengok perbandingan. Kalau kita pandang dengan mata kasar, memang kita nampak orang yang naik kereta BMW dengan pakai kod, kan, kita nampak dia ni hidup mesti best, mesti sonok hidup dia. Kita tak tahu, padahal berlekuk huruf alif kat tengah ni. Tanda berlekuk huruf alif tu maknanya kuat berkerut lah. Sebab apa berkerut? Dah tension hidup, banyak masalah. Tapi dari segi bawa kereta tu nampak hebat lah. Lepas tu kita buat bandingan pula, ada satu orang pula lagi, satu family naik kereta tu, poton saga meja pingpong tu. Orang panggil lah, kan, sebab bonet belakang dia boleh buat meja pingpong. Poton saga lama tu, Mahathir rasmi dulu tu, kan. Tapi lah zaman tu power lah kereta tu. Zaman lah dia dah kurang lah sikit sebab dah berlalu zaman lama dah, kan. Jadi kereta dia pula tak berapa nak jaga. Tekan signal naik wiper kereta. Exhaust ikat dengan dawai. Nak tutup pintu kanan, pintu kiri tercabut. Tapi tak apalah. Walaupun macam tu kereta dia, tapi bila kita potong tepi dia, ada kadang-kadang saya kuliah sama satu tempat, kita pasang tengok kalau kat highway ke apa, potong-potong kereta dia, kita ingatkan orang macam ni serabut lah. Tak, sonok hidup dia. Dengan senyum bergelak. Dalam kereta tu penuh anak beranak dia, 6 orang penuh. Yang ni panjat atas kursi, yang ni duduk atas steering, seorang lagi duduk bawah tu dekat pedal minyak, kan, tolong tekan minyak dia. Nak mujur seorang lagi tak masuk dalam bonet, kan. Makna kata rio rendah kehidupan. Sonok sambil makan goreng pisang. Bukan makan benda lazat sangat pun, goreng pisang pi jalannya, tapi hidup dia bahagia. Dia dengan keluarga dia sonok. Padahal kereta aircon tak ada, fresh air. Pakai tingkap buka tu je, udara masuk. Tapi sonok, gelak ketawa satu family. Tapi ada orang naik kereta BMW, dia seorang, bini tak tahu ke mana, anak tak tahu ke mana, sibuk dengan kerja tak habis-habis, hidup serabut kepala, tension projek sana tak kena, ini tak kena, macam-macam hal serabut dalam kepala, kan. Kawan tu tadi goreng pisang je makan, yang dia makan Pizza Hut pun tak kenyang. Dia duit banyak kan, takkan makan goreng pisang je, Pizza Hut lah. Pizza Hut pun dia tak rasa sedap, tak rasa lazat, sebab hati dia serabut. Jadi nak ceritanya, ketenangan itu anugerah Allah. Kita tak boleh beli, kita tak boleh nak cuba dapatkan, melainkan Allah yang anugerahkan ke dalam hati hambanya yang dikehendaki olehnya. Nah.
Jadi kita minta ketenangan hati daripada Allah. Itu yang sebenar. Bukan minta kekayaan, bukan minta kemewahan. Apa guna mewah, apa guna kaya tapi tak tenang. Baiklah apa saja rezeki kita ada, tak apa. Yang penting tenang. Tenang itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi ketenangan itulah aman. Aman itulah asal perkataan iman. Maka iman ini ialah tenang. Jadi orang yang beriman itu dimaksudkan oleh ulama sebagai orang yang berhati tenang. Hatinya tenang, hatinya tak serabut. Memang betul, lagi kuat iman seseorang, lagi tenang hidup dia, lagi relax aja hidup dia. Kenapa dia tak serabut kepala? Sebab segala urusannya dia serah pada Tuhannya. Kata aku nak serabut, buat apa? Allah ada. Bukan aku boleh urus hidup aku ni, Allah yang urus hidup aku. Aku cuma buat je apa yang aku termampu. Jadi, tak jadi sudah. Sebab aku bukan boleh buat bagi jadi. Kalau jadi itu pun, itu Allah yang bagi jadi, bukan aku. Itu orang beriman. Itu keimanan yang mantap. Jadi dia tenang, relax. Pergi ke laut, dapat balik ikan pun gembira. Tak balik ikan pun gembira juga. Tak payah kata tak balik ikan, ngambuk bot hilang kat laut, balik senyum lagi. Nampak? Ada saya pernah jumpa kawan tu, rumah dia terbakar. Dia boleh sebut Alhamdulillah rumah terbakar. Dia kata, rumah terbakar boleh cakap Alhamdulillah. Tak bakarkan isteri dan anak-anak saya. Betul juga, kita fikir balik, betul juga. Jadi orang yang imannya tinggi, dia akan memandang segala yang berlaku ke atas dia anugerah daripada Allah. Kalau ianya nampak dalam bentuk musibah pun, tapi dia pandang ini anugerah Allah. Kan? Macam orang yang sayang, kata apa nak serabut, yang hantar ujian ni kan kekasih aku, Tuhan aku, Allah. Jadi buat apa yang aku nak serabut? Apa yang aku nak orang cakap apa, nak komplain, nak petikai dan sebagainya. Kan? Kita buat je lah. Allah bagi sakit, kita cari penawar. Kadang-kadang ada hikmah. Macam saya adalah belajar sikit-sikit dulu masa zaman pondok dulu, belajar perubatan Islam, ruqyah ni. Jadi masa belum bergiat aktif dalam bidang dakwah kuliah Masjid Surau ni, adalah kita ubat-ubat orang juga. Kan? Jadi kaedah ruqyah ni, kita baca ayat Quran, kita pegang kepala dia baca ayat Quran, gitu je. Dia nak melompat ke tak melompat ke lantak dia, janji kita baca ayat Quran je. Itu guru saya ajar. Kan? Kita kena yakin dengan ayat tu, nak dengan izin Allah untuk sembuh. Kan? Allah yang menyembuhkan. Kita pegang gitu je. Kadang-kadang dia soal kita, kadang-kadang ada orang dia baca, ada orang lain dia baca juga, tapi kadang orang tu baca tak menjadi, orang ni baca menjadi. Ia bergantung kepada keyakinan kita kepada satu-satu benda. Nak yakin kepada agama, yakin pada Islam, yakin kepada ayat Allah, yakin pada Quran. Kan sebab tu kadang-kadang ada tok syekh besar, kita habis ayat kita baca, kadang jin tu pun tak keluar-keluar. Jadi dia berjoget ada. Lalah kali kita pun kata ke jin tu, kalau hang tak nak keluar, akulah keluar, kata. Serabut sangat dengan jin tu, tak nak keluar dia. Habis ayat dah baca ni. Kan? Tapi kadang-kadang ada tok syekh ni, saya pernah jumpa, dia tak baca ayat lagi, dia baru bagi salam. Assalamualaikum. Pum, lompat tu. Baru bagi salam. Nampak? Kita jenuh bagi salam, siap good morning, tak lompat dia. Ada kata. Nak ceritanya, inilah makna kata iman, keamanan dan ketenangan anugerah daripada Allah. Jadi itu makna iman dari sudut bahasa, dari sudut lughah. Kemudian dia kata, Syekh kata, makna iman pada syarak. Syarak ni maknanya huraian dia pada sisi agama, sisi Quran hadis. Dari segi istilahnya, iaitu dia kata tasdik hati.
Tasdik ni ta sad dal ya qaf, tasdik. Sedekah tu maknanya benar. Sodik. Tasdik artinya membenarkan. Jadi iman-iman itu apa dia? Membenarkan di mana? Fi qalbi, di dalam hati. Bukan fi lisani, bukan. Kalau kita hanya membenarkan pada sudut lidah tapi di hati tidak membenarkan, tak sah iman. Cakap kat mulut, saya yakin Islam, tapi sampai membelakangkan agama ni kenapa? Nak sampai memperendahkan agama kenapa? Keluar satu kenyataan, statement mengatakan bahawa rawatan Islam perlu dibuktikan keberkesanan dia. Cakap apa ni? Kenapa cakap gitu? Dia kata rawatan Islam perlu dibuktikan keberkesanannya. Kalau orang tak mengaji ilmu, tapi orang mengaji ilmu agama, bila baca ayat ni sensitif dia. Rasa marah tu naik. Kenapa kita jadi marah? Sebab kenapa rawatan Islam perlu dibuktikan? Sedangkan rawatan Islam ni datang daripada siapa? Datang daripada Rasulullah. Rasulullah yang buat rawatan Islam. Rawatan Islam ni tibun nabawi. Artinya macam makan habatus sauda, minum saja yang Nabi buat bukan datang daripada kehendak dia, bukan datang daripada hawa nafsu dia, bukan. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang Nabi buat, semua yang Nabi kata, apa saja yang berkait dengan Rasulullah SAW, semuanya wahyu yuha, adalah wahyu daripada Allah yang mewahyukan kepada dia. Bila sebut wahyu, datang daripada siapa? Allah. Bila datang daripada Allah, perlu dibuktikan ke? Dibuktikan ni kerana khawatir, takut-takut benda tu tak betul. Datang daripada Allah, takut tak betul. Jadi macam mana dengan ayat zalikal kitabul la raiba fi? Nak buat mana ayat ni? Kitab Al-Quran ini Allah kata la raiba, tak ada sebarang keraguan, fihi, padanya. Tak ada keraguan. Tiba-tiba kamu ragu. Sebab tu Allah tanya, afillah hisyakun, adakah kamu ragu-ragu dengan aku? Habis. Ragu-ragu pecah iman, rosak akidah, boleh jadi kafir. Saya tak kata dia kafir, tapi kalau tak bertaubat, tak tarik balik, silap hari bulan, rosak akidahnya, mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Sebab tu hati-hati nak cakap. Hati-hati nak cakap. Jangan sampai memperendahkan apa yang datang daripada agama. Kamu tak nak pakai cara syifa, tak nak pakai cara habatus sauda, tak nak pakai cara madu dan sebagainya, silakan, tak ada masalah, tak jadi kafir pun. Tapi bila kamu memperendahkan cara Islam, situ kamu rosak akidah. Kita tuan-tuan tak nak hantar anak mengaji pondok, tak nak hantar anak mengaji tahfiz, tak jadi kafir kita. Berapa ramai orang tak hantar anak ngaji pondok, berapa ramai orang Islam tak hantar anak ngaji tahfiz, dah jadi kafir ke? Tak jadi kafir. Nah, tak ada masalah dia nak ikhtiar cara lain, silakan. Tapi kalau dia memperlekeh dan memperendahkan orang mengaji agama, ngaji pondok, ngaji tahfiz, dia kata orang ngaji pondok nak makan apa, ngaji tahfiz nak kerja apa, itu ayat memperendahkan. Dia bukan perendahkan pondok, dia bukan perendahkan tahfiz, dia perendahkan agama dia sendiri. Dia perendahkan Islam. Tuan-tuan, budak yang hafal Quran, kata setengah ulama, saksikanlah mereka yang menghafal Quran, mereka adalah wali di sisi Allah. Berapa tak wali? 6,236 ayat dalam kepala. Bukan sikit-sikit. Kita nak masuk 6 ayat pun payah. Tak payah kata 6,000. Nampak? Inna a'toi kat situ juga tak habis-habis. Kat setahun lebih lah. Nampak? Tapi bukan sini lah, tempat lain. Sini bagus. Kan tak balik aku duduk dalam pulau ni. Kan? Nak ceritanya, makna kata itu. Jadi kita tak apalah, tak nak hafal Quran tak apa, tapi jangan pelekeh orang hafal Quran. Biar apilah. Kita sokong dah lah. Kan? Kita puji gitulah. Kalau tak malas puji, malas sokong pun tak, jangan kata apa-apa pun cukup dah.
Nah, ini memperendahkan, memperlekehkan. Ni banyak ni mulut-mulut macam ni. Daripada dulu lagi. Dulu orang petikai sekolah agama. Ini sekarang petikai ubat-ubat daripada Rasulullah pula, rawatan Islam dan sebagainya. Kan, apa cakap gini? Nah, tapi tengok kedudukan hebat, profesor, doktor. Kenapa jadi begitu? Kerana inilah hasil apa yang dibuat oleh barat laknatullah, kafir laknatullah. Nah, ditanam benda ni 50-60 tahun yang dulu. Semenjak kita merdeka. Kita merdeka berapa tahun dah? 63 tahun. Kan? Masa merdeka tu depa ni kecil-kecil. Sekarang depa ni lah yang jadi orang besar ni. Dah besar dah sekarang ni, 50-60 tahun dah sekarang umur. Kan, depa ni yang jadi doktor, jadi profesor. Nah, daripada kecil tu ditanam mengaji agama biar sedikit sahaja. Saya tanya, sekolah kebangsaan, subjek duniawi dengan subjek ukhrawi, mana lebih banyak, mana lebih sikit? Dia jawab sekali. Takut nak jawab. Takut kena tangkap ke benda. Kan? Subjek duniawi lebih banyak, betul tak? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains pecah 3, biologi, fizik, kimia. Dan bahagian agama satu, pendidikan agama Islam. Satu tu ya. Kan? Kalau ada 10 subjek, 9 satu. 9 dunia, 1 akhirat. Lepas tu ada hati nak masuk syurga. Cik. Pintu syurga mana? Kamu buat untuk akhirat, 9 lagi kamu buat untuk dunia. Dah yang mana? Kalau ikut hidup lama, mana yang lama? Dunia lama ke akhirat lama? Lepas tu adil ke? Kalau seimbang boleh tahan lagi. 5 subjek agama, 5 subjek dunia. Boleh tahan lagi, seimbang. Ini berat dunia terus, akhirat sikit je. Lepas tu dalam belajar bab akhirat tu sikit, belajar bab agama tu sikit. Bila ulama cakap, dia boleh tahu semua ayat Quran pun dia reti, semua hukum hakam pun dia reti. Tak payah sembang lah. Kalau pakar bahagian kedoktoran suruh tukas poket pun tak reti ambil spana lah. Kan? Orang suruh ambil spana, dia ambil tukul. Elok ambil tukul, ketuk kepala dia. Nampak? Bukan kita reti semua. Jadi jangan sombong, jangan kita hidup perlu memerlukan orang lain. Nah, jangan ingat bila kita dah kedudukan tinggi, ingat kita dah bagus sangat dah. Yang paling pentingnya ni hati kita, iman. Sebab tu dia kata tasdik hati, membenarkan di hati. Cakap mulut saja saya seorang Islam, saya ikut Islam, tapi hati menolak cara rawatan Islam, menolak cara pendidikan Islam. Ni bahaya ni. Jadi tak sah iman gitu. Iman kata Syekh mesti tasdik hati, membenarkan di hati. Sebab tu ada pendapat pakcik Nabi ataupun ayah kepada Saidina Ali, yakni Abu Talib. Kan? Abu Talib, ada orang kata dia meninggal tak sempat masuk Islam. Tapi bila saya rujuk guru-guru saya, mereka kata jangan cakap begitu. Jangan cakap begitu, kerana kita takut kita mengecil hatikan baginda Nabi SAW. Sebab Rasulullah sangat menyayangi pakciknya Abu Talib. Sebab Abu Talib pakciknya itulah yang banyak jaga Nabi. Kan? Jadi Nabi sayang sangat ke dia. Jadi macam kita buat andaian lah, kalau Nabi ada depan kita pergi cakap pakcik Nabi Abu Talib pun masuk neraka, agak-agak Nabi menangis tak depan kita? Menangis. Dengan menangis tu kita dah lukakan hati Nabi. Kalau kita lukakan hati Nabi, agak-agak layak tak dapat syafaat Nabi? Kalau tak dapat syafaat Nabi, agak-agak layak tak masuk syurga? Tu je. Jadi kata guru kami, jangan cakap begitu. Kita serah pada Allah. Sebab kemungkinan mulutnya tak bercakap lafaz syahadah, tapi hatinya telah menerima Islam. Siapa tahu? Sebab penerimaan iman ini di dalam hati. Tasdik fi qalbi, membenarkan di hati. Adapun lafaz syahadah ni nak mengesahkan secara zahir. Memang perlu juga, tapi yang paling utama hati. Apa guna lafaz syahadah, lafaz kat mulut tapi hati tolak, tu lebih teruk. Tu lebih jahat.
Jadi yang sebenarnya tasdik hati dengan siapa? Dengan Allah. Apa yang nak dibenarkan? Ada 3 benda yang kita kena benarkan di dalam hati kita. Yang pertama, benarkan di dalam hati akan Allah. Yakin Allah tu Tuhan kita. Jangan kata yang lain. Memang kita tak kata yang lain, tetapi kita ada pergantungan pada yang lain. Situ syirik. Kita kata ya kita bergantung dengan Allah, tapi mana boleh tapi tak ada. Allah je. Tak ada Allah je. Dah yang lain ni sebagai usaha ikhtiar yang tidak memberi bekas pun. Tak ada apa-apa pun sebenarnya, cuma usaha ikhtiar saja. Allah izin, Allah bagi jadi. Sebab tu kadang-kadang kita makan ubat tu sembuh. Kadang-kadang makan ubat yang sama, sakit yang sama tak sembuh. Kalau bahasa kita pakai, kita kata serasi. Oh, ubat ni serasi dengan aku sebab aku makan jadi. Hang makan tak jadi, mungkin tak serasi dengan hang. Itu bahasa kita kata sebut, tapi hakikat sebenar bukan serasi tak serasi. Allah izin. Dengan dia ni makan ubat tu Allah izin sembuh. Dengan orang ni makan ubat tu Allah tak izin sembuh, makan pi lah ubat tu tak sembuh. Jadi kita kena yakin Allah, segala-galanya Allah. Sebab tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah dan hanya engkau tempat kami minta tolong. Dia asalnya kalau ikut kaedah bahasa Arab, dia na'budu iyyaka dengan nasta'inu iyyaka. Na'budu tu maknanya kami sembah. Iyyaka akan dikau. Kami sembah akan dikau, kami minta tolong akan dikau. Patut ayat tu macam tu. Memang kalau kita bercakap nak minta tolong orang pun, kita akan cakap aku minta tolong hang. Mesti aku dulu, kita dulu. Begitu juga dalam ayat ni yang sepatutnya na'budu iyyaka, kami sembah akan dikau. Tapi kenapa Allah buat ayat ni susunannya terbalik? Adakah Allah tak reti? Bukan Allah tak reti, Allah yang lebih alim, Allah maha mengetahui. Jadi bila Allah buat begitu, itu tandanya Allah suruh kita takkilun, fikir. Betul ayat tadi kita sebut inna anzalnahu qur'anan arabian, kata Allah. Sesungguhnya aku turunkan Quran ini dalam bahasa Arab, kerana bahasa Arab ni istimewa. Supaya apa? La'allakum takkilun. Bila kamu baca, kamu kena pakai akal untuk fikir apa makna dia. Jadi bila Allah buat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka dulu, maknanya engkau dulu. Engkau kami sembah, engkau kami minta tolong. Maka kata ulama, bila engkau tu duduk depan jadi terbalik, itu menunjukkan pengkhususan. Pengkhususan tu maksudnya hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta tolong. Bila hanya, tak ada yang lain. Aduh. Tak ada siapa kami sembah melainkan engkau sahaja wahai Tuhanku. Dan tak ada siapa kami minta tolong. Maksud minta tolong bergantung harap hanya pada Allah, tidak bergantung harap pada yang lain. Kerana apa? Setiap yang selain daripada Allah tidak boleh memberi sebarang harapan pun. Tak ada. Tak boleh bagi harapan. Nak bagi harapan apa? Dulu ada gak yang bagi harapan, hancur berkecai harapan. Kan? Kalau faham lah. Tak boleh bagi apa tak? Jadi memang makhluk tak boleh bagi harapan. Sembang kemas sebelum naik. Dah naik, tak ada kemas apa kan? Oi, sebelum naik jangan main. Tak payah kita pergi rumah dia, dia datang rumah kita. Kita tak jemput pun dia datang. Tengok habis nenek moyang kita, dia tolong suap nasi. Cik ni suap nasi, kecil-kecil ambil gambar. Oh, tolong suap nasi. Sebab apa? Belum naik, takkan ikut lagi. Dah naik, Allah, kita datang ketuk 4 kali rumah dia nak minta bantuan. Tak ada Mesyuarat tak ada saja. Payahlah nak jumpa. Jadi bila nak dekat-dekat pilihan raya, minta sehabis-habisnya. Sebab masa tu memang dia akan tunduk sangat. Memang macam tu pun kan? Itulah sifat makhluk. Sifat manusia. Allah tak begitu kan? Kenapa kita nak bergantung harap pada makhluk, sedangkan makhluk tak boleh harap pun? Gantung harap pada Allah. Allah sentiasa memberi harapan pada kita. Dan bukan sekadar harapan, malah Allah makbulkan apa yang kita minta. Kadang-kadang bukan setakat Allah makbul, Allah bagi lebih daripada apa kita minta. Kita minta takat ni je, tapi kadang-kadang Allah bagi lebih daripada tu yang tak disangka-sangka. Kan tak?
Lepas tu jauh dengan Allah. Kenapa? Kembali pada Allah. Makhluk tu buat lebih kurang aja. Yang hakikat pentingnya Allah. Kerana Allah lah yang bagi segala-galanya pada kita. Yakinlah. Gitu. Baik. Yang keduanya dengan Rasul. Membenarkan di hati akan Rasulullah. Yakin Nabi Muhammad itu Rasul kita, Nabi kita. Walaupun kita tak pernah melihat wajah dia, tak pernah tengok dia, kan? Tapi datangkan rasa kasih. Kata ulama, tak apa, buat-buat dulu pun tak apa. InsyaAllah dengan buat-buat tu lama-lama dia akan datang sungguh-sungguh di dalam hati. Bila dengan nama Muhammad, rasakan kerinduan. Ni kita masuk masjid ni penuh dengan nama-nama Nabi. Allah, sejuk hati, kan? Sebut nama Nabi. Bagus ni. Ni satu idea yang bagus lah. Kita sambil-sambil duduk, tak tahu nak buat apa, kan? Kita baca kat dinding tu macam-macam tulisan ada. Tu semua tulisan yang boleh membawa pahala. Sebab nama Nabi, selawat atas Nabi. Kita tengok siling pun ada tulisan. Kalau tempat lain mungkin tengok siling cicak bergaduh. Ini tengok siling, ada tulisan, baca tulisan, dapat pahala. Syukur alhamdulillah. Bunyi dah kan? Kena berhenti kan? SOP sok kan? Apa kat mana tadi? Dengan Rasul. Jadi jaga hati kita kasih akan Rasul kita, Nabi kita. Tak apalah, buat-buat dulu tak apa. Jadi datangkan di hati. Dipanggil mujahadah. Mujahadah. Kemudian yang ketiga yang kita kena tasdik di dalam hati, membenarkan di dalam hati. Dia tak boleh dua ni je, Allah dan Rasul je. Ada pula yang ketiga. Apa dia? Dan dia kata, dengan segala hukum yang didatang akan dia oleh Rasul daripada Allah Ta'ala. Maknanya kena benarkan di hati segala hukum. Hukum tu maknanya undang-undang, peraturan, syarat-syarat. Yang mana? Siapa yang bawa datang? Nabi bawa datang. Nabi bawa datang daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala. Jadi hukum ni termasuk segala aspek kehidupan kita. Dia hukum ni ada 4 rubuk dia. Pertama dipanggil hukum ibadat, fiqh ibadat nama dia. Yang kedua hukum muamalat, fiqh muamalat. Yang ketiga hukum munakahat, fiqh munakahat. Yang keempat hukum jinayat, fiqh jinayah. Ada 4 ni kena ikut Islam. Tak boleh tinggal. Kebanyakan kita satu je ikut. Ibadat je ikut Islam. Bahagian ibadat ikut Islam. Bahagian muamalat jauh habis. Riba lambat-lambat riba. Riba lambat-lambat. Ada seorang pegawai bank, dia bagi tahu saya, dia kata, Ustaz, boleh kata hampir semua bank terlibat dengan riba saat ni. Zaman lah ni. Kan? Tapi nak macam mana dah? Kadang-kadang kita pun tersepit tu yang kita nak buat perubahan, tapi bukan senang nak buat perubahan ni. Sebab tu kita nak bagi orang semua betul-betul faham agama. Sebab tu bermula daripada pendidikan. Sebab tu saya cakap orang-orang ni lah yang dulu mengaji masa kecil sebelum nikah, sampai dah menikah dia pun ni naik atas. Bila naik atas agama kurang. Jadi pakai kod dan halal haram dia langgar je. Sebab tu bermula daripada sistem pendidikan. Kita nak betulkan balik sekolah-sekolah ni, biar agama tu nombor 1. Bila agama nombor 1, insya-Allah segala kehidupan kita agama jaga. Tak yakin apa dengan agama, kan? Ada ni orang tak yakin dengan agama. Kata belajar agama nak boleh jadi apa ni kata. Jadi orang beragama lah, bengong apa ni kata. Jadi apa? Kata tak boleh jadi manager. Buat apa jadi manager kalau tak faham agama? Jadi manager, bos, tapi tak faham agama, semayang pun tidak. Ada apa beza manager Acong dengan manager Mutusami? Sama je. Acong tak semayang, Mutusami tak semayang, Ahmad pun tak semayang. Acong kata, ayah sama. Dia kata. Nampak? Habis jadi macam ni. Jadi bukan pasal manager tak manager. Asalnya Islam. Kita nak kerjaya apa, kerjalah jawatan apa pun, tak benda masalah. Tapi setiap pergerakan kita, kita bawa agama kita. Kita bawa Islam. Jadi doktor Islam. Jadi peguam Islam. Jadi engineer Islam. Kan? Ini yang bila sebut pasal Islam, ustaz je. Ustaz je lah jadi Islam. Tok guru je lah jadi Islam. Dan yang lain kafir ke apa? Bila cakap macam tu, hoi, sedap cakap orang kafir, marah lah pula. Dah tu. Kan? Tu.
Jadi kena pegang, yakin dalam hati, tasdik segala yang dibawa datang oleh Rasul, yakni daripada Allah Ta'ala, yang diketahui akan dia daripada agama, yang makna kata perkara-perkara itu berkait dengan soal agama. Soal agama ni maksudnya barang yang datang daripada Allah dan Rasul, yakni Quran dan hadis. Adapun Quran hadis tak sebut, silakan kamu buat dengan cara kamu sendiri, tak ada masalah. Contohnya kita buat peraturan traffic light, hijau jalan, kuning acah-acah nak berhenti, merah berhenti. Jadi yang tu Quran tak sebut, hadis tak sebut, lantak hang nak buat macam mana? Itu tak ada masalah. Kita nak tukar color lain boleh. Manalah tahu naik pilihan raya, naik perempuan jadi Perdana Menteri. Dia kata, I nak tukar warna pink, dia kata. Nampak? Tak apa, tak masalah. Quran tak larang, hadis tak larang. Nah, asalkan benda tu tak mendatangkan masalah pada masyarakat, silakan, tak ada masalah. Nah, sebab tu kerajaan yang dulu dia ubah pakai kasut putih pada kasut hitam. Ulama tak cakap bab tu. Bapi tak nak pakai kasut pun lantak hang. Tak ada masalah tu. Itu tak ada kait dengan soal hukum hakam dalam Quran dan hadis. Asal benda tu elok sudah, kan? Jangan sampai benda tu mendatangkan kemudaratan, bahawa Islam tak bagi. Tapi bila ia berkait dengan Quran, berkait dengan hadis, tak boleh pilih yang lain, melainkan mesti ikut Quran, mesti ikut hadis. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan berzina, laki berzina, hendaklah kamu sebat mi'ata jaldah. Terang, jelas dan nyata, tak payah takwil pun tak apa. Mi'ata 100, jaldah sebat 100 kali sebat 99 kapir, 101 kapir. Yang tak kapir 100. Sebab kurang pun tak ikut Quran, lebih pun tak ikut Quran. Dah Quran kata 100, 100. Macam kita sembahyang maghrib tadi berapa rakaat? 3 rakaat kan? Betul, sini 3. Pada tahu lain pula sini ke? 3. 3. 3 tak apalah. Betul lah tu. Nah, 3 rakaat. Kita buat rajin. Nak kita pun buat pengumuman, pegang mic, tuan-tuan, lama dah kita buat 3 rakaat. Jadi musim-musim Covid ni kita buat 4 nak kata. Bakal masing-masing setuju buat 4. Habis satu masjid jadi gila. Nampak? Keluar surat khabar muka depan. Masjid terapung, dah tak tahu jadi apa dah, dia kata. Kan? Habis kesesat, habis maghrib buat 4 rakaat. Mana boleh? Padahal kita boleh jawab, Allah tambah 1 je pun takkan tak boleh. Jawab gitu. Yang ni bukan tak sama dengan 100, kurang terus. Sebat setakat 6 sebatan, penjara 5 tahun. Quran kata 100. Jadi macam mana? Tu jauh sangat-sangat. Kalau 99 boleh tahan kira, kan? Orang cakap apa, nak mengadu kat Allah, minta maaf lah Allah, kurang 1 je, boleh lah. Nak kata nak adjust tu boleh lah. Ini jauh sangat nak adjust macam mana? Bayangkan, Allahu Akbar, jauh dengan hukum hakam agama. Tu yang jadi ni. Sebab apa? Puncanya tak belajar agama lah. Jadi pemimpin tak belajar agama, jadi seorang pakar undang-undang tak belajar agama. Akhirnya semua yang dibuat pakai kepala otak dan hawa nafsunya sendiri, tidak pakai Quran dan hadis. Lepas tu Nabi kata taraktu fikum, aku tinggalkan pada kamu. Maksud taraktu artinya aku tinggal tu maknanya aku wasiat. Aku wasiatkan kepada kamu 2 perkara. Lan tadillu. Kalau kita mengaji ilmu alat, lan tu maksudnya nafi istiqbal. Maknanya penafian yang selama-lamanya. Bukan hanya hari ini tapi sampai bila-bila. Lan tadillu, kamu takkan sesat, sampai bila-bila pun takkan sesat. Nabi bagi jaminan. Yang cakap ni Nabi. Bila Nabi cakap pasti betul, tepat. Sebab tu Nabi, bukan YB. YB cakap, kita kena cek dulu, betul tak betul dia cakap. Tu YB, ini Nabi. Mana sama? Nabi cakap lan tadilu, kamu takkan sesat. Ma tamasaktum bihima, selagi mana kamu berpegang kepada keduanya, selagi mana kamu ikut dua ni, kamu takkan sesat. Apa dia? Kitab Allah wa sunnatan nabiyyih. Kitab Allah yakni Quran dan sunnah Nabi yakni hadis-hadis Nabi. Pegang dua ni, kamu takkan sesat, kata ulama.
maksud hadis tu. Dan ada makna sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, kalau Nabi kata ikut Quran hadis takkan sesat, bermakna tak ikut Quran hadis bukan mungkin sesat, confirm sesat. Ini yang jadi hari ni. Tak ikut Quran hadis sesat ni. Danlah dia sesat, menyesatkan orang pula. Habis orang pakat ikut dia, semua jadi sesat. Baca dalam kitab 40 hadis akhir zaman. Nah, Nabi bagi tahu dah, di akhir zaman nanti ulama semakin berkurang, sehingga kan orang melantik orang-orang juhalan, orang-orang yang bodoh. Maksud bodoh di sini bukan bodoh matematik, bukan bodoh sains. Bodoh di sini artinya bodoh tak kenal Tuhannya, bodoh tak tahu agamanya, tak faham agamanya sendiri, mengaku Islam tapi dia sendiri tak tahu apa tu Islam. Akhirnya mereka inilah yang diletak sebagai nak kepala-kepala, jadi pemimpin dan sebagainya, dan akhirnya mereka membuat pentadbiran mereka itu dengan cara yang salah, dan mereka ini fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Nabi kata, bukan saya kata. Nabi kata, baca dalam hadis. Tu yang berlaku kan di akhir zaman. Ni yang diketahui akan dia daripada agama dengan darurah. Darurah ni maksudnya spontan. Spontan ni maksudnya tak payah fikir panjang lah. Dipanggil, atau dalam bahasa lain dipanggil maklum bid darurah. Maksud maklum bid darurah ni, contoh semayang subuh 2 rakaat, tak payah ngaji pondok pun orang tahu subuh 2 rakaat. Bodoh sangat tak tahu 2 rakaat. Itu dipanggil maklum bid darurah. Maknanya benda yang asas-asas dalam agama semua orang tahu. Tak payah mengaji dalam-dalam sampai Universiti Al-Azhar ke, tak payah. Ya, biasa-biasa je pun orang tahu dah. Tapi bila di akhir zaman ni, maklum bid darurah tu tak boleh pakai. Tak boleh pakai macam mana, Ustaz? Ada orang memang tak tahu sungguh semayang subuh berapa rakaat. Tak tahu. Tak tahu. Betul ni, bukan kita reka-reka cerita. Sungguh ada orang Fatihah tak reti baca. Saya dulu ingat benda ni mengarut, sebab saya belajar dulu, ustaz saya pernah cakap akan datang satu zaman, satu masa nanti ada orang Fatihah pun tak reti baca. Saya kata, takkan kot Fatihah benda simple, surah yang paling lazim, nak budak-budak pun kadang-kadang boleh baca. Takkan kot kita kata gitulah. Tiba-tiba nak jadikan cerita Allah pertemukan saya dengan orang tu yang betul-betul memang dia tak boleh baca Fatihah. Dia seorang perempuan, dia tak boleh baca Fatihah, tudung pakai atas kepala. Nah, bila baca setengah itu pun baca tergagap-gagap, batu kejap gitu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Lepas tu apa dia tanya. Dia tak tahu. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin kan lepas dia. Kita kata dak tukmu lepas dia. Geram sangat. Nak Allah tak tahu. La ilaha illallah. Sungguh rupanya apa yang guru saya cerita dulu. Sungguh maknanya zaman kita bukan zaman jauh-jauh lagi dengan kiamat, tuan-tuan. Kalau benda macam ni dah jadi depan mata kita, itu tandanya kiamat dah sangat-sangat hampir. Sangat-sangat hampir. Nak iqtarabalin nasi hisabuhum. Telah hampir datangnya kepada manusia itu hari perhitungan mereka. Wahum fi ghafilan, dan ghaflan, dan sedang mereka itu dalam keadaan lalai. Mereka lalai. Kita ni Allah bagi tahu dah tu dalam suratul Anbiya ayat pertama. Allah bagi tahu dah 1400 tahun yang dulu dah ayat ni keluar. Telah hampir kepada manusia itu hari perhitungan mereka, yakni hari akhirat. Tapi kebanyakan mereka semua lalai, buat tak erti, buat tak tahu, masih lagi sonok dengan kehidupan. Dan kiamat yang paling dekat sekali bukan kiamat yang jatuh hari Jumaat tu, sebab itu kita tak tahu tahun bila. Tapi kiamat yang paling dekat ialah kematian kita. Kerana tak ada siapa pun tahu kematian kita bila. Boleh jadi malam ni, tapi jangan minta lah kali ni. Tapi boleh jadi. Boleh jadi esok,
Boleh jadi minggu depan, boleh jadi bulan depan, boleh jadi tahun depan, boleh jadi bila-bila saja, boleh jadi saat ni. Kan? Ada. Tu. Jadi bila-bila je. Bukan mesti dengan sakit. Sihat pun boleh mati. Kan? Sihat boleh mati, terkapit ke pintu besar tu, mati situ. Mana nak tahu? Pintu besar sangat, terkapit situ. Nak tahu? Siapa-siapa je Allah boleh buat, tak ada masalah, kan? Dalam tidur dia mati, padahal bukan siapa pukul dia pun, tidur itu kha dengku kha. Senyap tu. Lepas tu orang perempuan, kalau suami kita berdengkur, jangan marah. Itu tanda dia hidup lagi. Kita ucap syukur, dengar dia. Biarlah bising pun tak apalah. Jadi makna kata dia ada lagi, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Mana tahu tiba-tiba senyap. Kha. Kita kata bising betul lah suami aku ni. Kha. Kita kata alhamdulillah senyap dah. Memanglah dia senyap dah. Esok pagi bang tak bangun. Itu satu nikmat juga sebenarnya. Tu. Jadi darurah spontan. Jadi kita patutnya benda-benda asas ni patut tahu dah semua ni. Lepas tu dalam kitab Hidayatul Sibyan ni, ini semua darurah je. Dalam kitab Hidayatul Sibyan ni, maknanya apa yang ada dalam kitab ni sebenarnya benda asas je. Bukan benda dalam. Benda dalam macam mengaji Sabilal Muhtadin, Matla'ul Badrain, apa nama lagi, Matan Abi Syuja'. Bolehlah, ataupun kitab apa lagi tu, kitab fiqh-fiqh yang tebal-tebal lagi lah. Itu ya dalam. Tapi macam dia tu Sibyan ni basic je. Maksud basic patutnya semua orang kena tahu. Tiba-tiba ramai tak tahu. Maknanya apa? Maknanya jauhnya kita dengan agama kita sendiri. Itu dia. Sebab tu saya cakap tadi, kita beriman dah lama dah, mengaku sebagai orang beriman, tapi kadang-kadang kita sendiri tak faham apa makna iman yang sebenar. Tu. Seperti segala i'tiqad dan ibadat. Yang ni i'tiqad pegangan. Kena belajar bab-bab pegangan agama, akidah kita, sifat 20 gitulah kena belajar. Bab-bab ibadat, bab semayang, jangan pandang ibadat tu semata-mata semayang aja. Ibadat banyak, puasa, zakat dan macam-macam lagi lah perkara-perkara ibadat. Dan muamalat, jual beli, kena belajar apa boleh apa tak boleh, zakat kita dan sebagainya. Dan munakahat, nikah kahwin, urusan pernikahan, walimatul urus dan sebagainya. Dan jinayat, undang-undang, hudud, kisah dan sebagainya dan lainnya. Itu semua terkandung di dalam yang dipanggil sebagai ilmu-ilmu yang asas dalam agama. Dan saya nak habiskan sikit lagi. Dikehendaki dengan tasdik, iaitu qabul hati, maksudnya menerima di hati. Artinya terimanya dengan bersungguh-sungguh. Bukan terima saja, terima dengan bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh terima akan segala yang tersebut itu, supaya keluar dia dengan tasdik segala kafir baginya. Bila kita pegang agama ni sungguh-sungguh dalam hati kita, baru kita akan selamat daripada tasdik kafir. Jadi terikut ke arah kafir tu selamat, insya-Allah. Tapi kalau pegang Islam tu tak kuat, itu yang kadang-kadang cenderung kepada kafir. Lah kali mulut dia akan cakap, kadang-kadang aku tengok Kristian ni macam betul juga. Habis. Cakap gitu habis, pecah dia punya akidah. Kalau dia tak sempat tobat, Allah matikan dia waktu tu, memang dia mati kafir lah. Tak layak dah masuk syurga, duduk dalam neraka selama-lamanya. Jangan main-main. Nak jadi kafir bukan mesti kena pakai rantai salib, boh 3 lantai dahi, boh nanda, bukan. Nah, jadi kafir ni dengan cara tak ikut Islam, hina Islam, membelakangkan Islam, kafir dah. Walaupun tak akan rantai salib, kafir dah. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita bercakap dan sebagainya apa saja, jangan sampai akhirnya menyebabkan rosak akidah kita atau pecah akidah kita. Jadi setakat tu dululah. Nanti kita akan sambung makna Islam. Tadi tu baru makna iman. Jadi kupasan kita selama 1 jam ni, itulah iman, tuan-tuan. Kalau ikutkan boleh disyarah lagi panjang. Kalau ulama-ulama besar disyarah panjang lagi. Tapi sekurang-kurang untuk kefahaman kita orang awam, itulah iman. Maknanya keyakinan dan kepercayaan yang tidak ada tolok bandingannya. 100% ngam-ngam yakin dengan Islam. Jangan kurang walaupun sedikit. Jangan ragu sikit pun.
Mesti yakin 100%, 100% yakin. Jangan 99% yakin, 0.01% tak yakin. Tak, jadi kafir kalau itu. Mesti sungguh-sungguh. Apa saja yang datang daripada agama, kalau kita orang cakap apa, kita nak buat ke tak nak buat, yang penting yakin dulu. Yakin dulu rawatan Islam tu terbaik. Yakin dulu habatus sauda tu terbaik. Yakin dulu madu tu terbaik. Kemudian kamu nak pakai vaksin ke, nak pakai Panadol ke, lantak hang. Tapi yakin agama tu nombor satu dulu. Yakin dulu sekolah pondok terbaik. Yakin dulu tahfiz ni terbaik. Lepas tu nak hantar anak MRSN ke, nak hantar sekolah sains ke, engineering kejuruteraan ke, terpulang kan. Itu tapi yakin tu dulu. Jangan sampai pecah yakin tu, kerana yakin itulah makna iman. Jadi yang tu dulu yang dapat kita kongsikan pada malam ni. Moga-moga kalau tak banyak pun dapat sedikitlah manfaat kepada kita bersama, supaya kita dapat bawa balik satu kefahaman ilmu yang moga-moga dapat kita kongsi-kongsikan pula kepada sahabat handai kita, ahli keluarga kita yang lain, adik-beradik kita dan sebagainya. Dan tolonglah selamatkan masyarakat Islam, tuan-tuan. Nak harapkan hanya kepada golongan asatizah saja pun tak boleh juga. Kita kena berganding bahu. Kita buat kerja ni sama-sama. Dan saya menyampaikan di Masjid Surau dari sudut kuliah. Kemudian tuan-tuan balik sebarkan pula kepada kawan-kawan nelayan kita. Sambil-sambil jali ikan tu sembang bab iman ni sikit. Sambil tarik tu kan. Hang tahu tak iman ni apa dia? Tasdik hati. Kawan ni tasdik hati ni mana? Dah aku tak ingat, tapi aku ingat tu je lah ustaz tu cakap malam tu. Jadi tu boleh enggak dia sampai dakwah balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walau sepotong ayat. InsyaAllah mulakan nak kehidupan kita dengan suka berdakwah, ajak orang kepada kebaikan. InsyaAllah moga-moga dengan ajak orang kepada kebaikan, Allah buat kita jadi orang yang lebih baik daripada dulu. InsyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Dan macam biasa ada produk perniagaan di luar sana. Jadi kalau tuan-tuan nak jadi orang yang lebih baik, banyak randah beli produk tu. Jadi insya-Allah, jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.